oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Segalanya sentosa bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Pasha Rahim. Anda bersama saya nanti selama 1 jam kami bersiaran dari Wisma Bernama. Hari ini saya tidaklah berseorangan walaupun saya dah lama rasanya tak ke udara. Hari ini saya ditemankan. Ya, saya Nur Salihah Azmi sejam bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia dan macam Pasha cakapkan dah lama kami tak bergandingan. Jadi hari ini kita kena hype up sikit, semangat-semangat gembira dalam kita tak berduet bersama Pasha. Betul tu. Yang pastinya tak lengkap hari kita, pagi kita kalau kita tak bersarapan dulu. Yang pastinya kenalah sarapan yang berkhasiat. Dari mana lagi kalau bukan dari Old Town White Coffee, Salihah. Ya, jangan lupa #kopi dulu makan dulu. Yang pastinya kopi adalah booster yang cukup terbaik. Anda mulakan setiap pagi kopi dan juga sarapan jugalah Pasha ya. Kalau saya suka kaya butter toast. Kalau saya suka muffin dengan madu. Menarik tu. Baiklah, hari ini kita nak tinjau apakah antara yang menarik di portal bernama.com. Pagi ni apa cerita dia, Salihah? Ya, baiklah, untuk portal di bernama.com kita akan mulakan bersama dengan Bernama Radio yang memenangi pada Majlis Anugerah Penarafan Bintang MC. Bagi kita ini adalah satu berita yang cukup menggembirakan kerana pasukan radio untuk Bernama telah memberikan satu anugerah kepada kita semua. Anugerah yang cukup berprestij dan kita semua cukup berbangga dengan apa yang telah dicapai untuk mereka ya Pasha? Betul tu. Jadi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Seri Muhammad Mentek telah pun menyampaikan anugerah Best in Public Service Announcement for Radio kepada Ketua Unit Berita Bernama Radio Endor Baliana Bancor di Majlis Star Rating Award 2021. Ini merupakan satu pencapaian yang amat hebat untuk Bernama Radio Bernama Radio dan diharapkan akan memberikan motivasi lagi untuk tim di Bernama Radio, Salihah. Ya, dan ini adalah salah satu pencapaian untuk 2022. Saya kira penuntut yang cukup baik untuk kita semua dan kita semua cukup berbangga walaupun itu adalah tim radio tapi kita semua adalah satu pasukan keluarga di Bernama. Ingin mengucapkan tahniah sekali lagi dan semoga selamat maju jaya untuk tahun 2023. Baik. Seterusnya di bernama.com kita nak beralih pula ke berita berkenaan dengan sistem keadilan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, saya nak kena scroll atas sikit. Kerajaan telah pun bersetuju untuk meneruskan semakan undang-undang berkenaan dengan hukuman mati mandatori. Ini dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman. Jadi menerusi kenyataan beliau berkata Jabatan Peguam Negara telah pun meneliti pelaksanaan dasar hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori melibatkan 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori. Jadi ini antara satu langkah yang amat baik dalam sistem kehakiman negara untuk memastikan hukuman yang dijalankan adalah setimpal dan juga satu langkah ke depan untuk negara juga. Walau bagaimanapun pelaksanaan hukuman mati mandatori masih dikekalkan bagi pesalah hukuman mati sehingga semua pindaan rang undang-undang telah pun dilaksanakan. Jadi selain daripada itu, pelaksanaan hukuman mati mandatori ini merupakan satu kaedah ataupun cara negara untuk memberikan fokus terhadap hukuman yang lebih orang kata reformasi daripada kita nak menghukum sesuatu penjenayah itu. Itulah berkaitan tentang undang-undang yang kita kongsikan di bernama.com dan seterusnya sesuatu yang lebih santai dan saya kira tajuknya pagi ini bila saya tengok dah cukup menarik. Jadi apa yang ingin kita kongsikan di bernama.com Pasha? Apakah ia, Salihah? Ini berkaitan tentang satu berita yang saya kira tadi saya katakan tagline-nya cukup menarik. Tajuknya berkenaan tentang ganti kuali dengan cangkul. Bekas chef gembira menjadi usahawan bunga kanta. Dan kita tahu sekarang untuk kita memberikan ataupun support ekonomi keluarga, mungkin kita tahu pelbagai cara yang dilakukan. Tapi untuk kisah ini, seorang chef telah bertukar orang kata pekerjaya daripada chef jadi melakukan sesuatu usaha yang sedikit berbeza iaitu menjadi usahawan bunga kanta ni Pasha.
Masak betul. guna bunga kantan tu pun tak? Menarik berita ni dan juga saya memasak menggunakan bunga kantan terutamanya kalau kita nak masak asam Laksa. pedas lah. Laksa juga? Laksa juga. Mana boleh kalau tak ada bunga kantan. Bunga kantan ni rasanya antara bahan-bahan yang penting lah dalam masakan Melayu kan. Jadi chef tersebut disebabkan ingin membantu keluarga beliau telah pun menukar kerjaya. Ini antara usaha-usaha yang dilakukan oleh mungkin ramai rakyat Malaysia sebenarnya demi kelangsungan kehidupan. Ialah kita nak memastikan ekonomi keluarga itu berterusan. Lagi-lagi dalam kita nak menghadapi tahun hadapan ni kan, kata-katanya ada kegawatan ekonomi dan sebagainya. Ya, dan kita tahu tahun hadapan adalah satu tahun cukup mencabar, tapi usaha ini cukup terpuji saya kira. Apa sahaja usaha yang anda lakukan untuk keluarga anda, pastinya ia mulakan dengan niat yang baik. Semoga ia berjalan dengan lancar. Betul. Yang penting rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal, Salihah. Ya, seterusnya banyak lagi kita nak kongsikan di bernama.com. Baik, apa lagi yang kita ada di situ? Saya tak sampai, Salihah kena tekan. Okey, untuk di Twitter kita nak kongsikan berkenaan tentang usaha giat membantu mangsa banjir, dan kita tahu untuk di Pantai Timur ada beberapa tempat dan negeri termasuklah Kelantan dan juga Terengganu telah mengalami keadaan banjir agak buruk, dan saya kira teruk juga untuk tahun ini. Jadi ini adalah banyak bantuan dan juga usaha-usaha murni yang digerakkan untuk membantu mereka, ya Basha? Betul. Jadi yang pastinya anggota-anggota kita sedang bertungkus lumus melakukan tanggungjawab mereka untuk menyelamatkan orang ramai yang terkesan dengan banjir yang berlaku di kawasan Pantai Timur. Kami doakan semuanya selamat dan tidak ada kehilangan jiwa. Ya, dan kita lihat daripada gambar ini juga air sudah sampai ke paras peha. Itu seperti tadi saya katakan keadaan yang agak buruk dan teruk. Walau bagaimanapun kita harapkan kepada keluarga ataupun masa-masa banjir yang terkesan supaya mereka tabah, dan harapnya air ini akan surut supaya mereka kembali ke kehidupan normal, ya Basha? Baik. Seterusnya kita nak kongsikan, saya akan tekan sebab saya berada di sini. Betul. Silakan, baik seterusnya. Okey. Baik, ini berita baik juga untuk rakyat Malaysia, khususnya pelan data perpaduan lebih murah, lebih pantas ini telah pun diumumkan oleh Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Pelan data perpaduan untuk khas untuk golongan B40 dan juga untuk golongan muda 30 tahun yang memerlukan antara usaha yang dilaksanakan oleh KKD dengan kerjasama strategik syarikat-syarikat komunikasi adalah untuk menyediakan perkhidmatan internet dan juga data kepada lebih ramai rakyat Malaysia, sebab rasanya sekarang ni internet merupakan satu keperluan yang basic kan, Salihah? Jadi dan macam saya pun saya guna data juga. Jadi memang cabarannya ialah setiap kali pun nak kena langgan setiap bulan. Jadi bila kita sediakan usaha dan inisiatif ini untuk seluruh rakyat Malaysia, pasti ia akan membantu kepada semua. Dan ini adalah berkaitan semuanya yang cukup menarik di bernama.com, Pasha. Betul. Kalau nak info yang lebih lagi, bolehlah layari portal bernama.com. Baik, kita nak beralih pula sekarang ni musim hujan. Keadaan cuaca pun tak menentu. Seperti biasa kita nak tengok dulu ramalan cuaca kita untuk hari ni dan ke bilik berita. Dari bilik berita bersama teman penyampai kami di sana. Silakan. Salam hormat dan salam perpaduan, saya Pravina Tresingham dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. PLAS menjangkakan lonjakan trafik kepada 2 juta kenderaan sehari bersempena cuti Christmas dan juga cuti hujung tahun bermula esok sehingga 2 Januari 2023. Ketua Pegawai Operasi PLAS Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, lebih 1.8 juta kenderaan direkodkan secara konsisten ketika cuti sekolah. Justru pelanggan lebuh raya disarankan untuk mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan atau TTA. Pada masa sama, pelanggan juga dinasihatkan supaya bersedia menempuh tempoh perjalanan yang lebih panjang disebabkan lonjakan trafik.
Bagi perjalanan dari Lembah Kelang ke utara iaitu ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta Johor pada 23 Disember 2022 hingga 2 Januari 2023, pelanggan dinasihatkan untuk memasuki lebuhraya sebelum 10 pagi. Bagi mereka yang menuju ke lokasi yang lebih dekat atau ke negeri-negeri lain, mereka dinasihatkan ke lebuhraya di antara 12 tengah hari hingga 4 petang. Pelanggan lebuhraya turut diingatkan supaya memastikan kad Touch and Go dan e-wallet mempunyai baki mencukupi bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor menjalankan lawatan mengejut menerusi op terjah semalam. Pengarahnya Muhammad Zuhairi Madrade berkata, pemeriksaan mengejut itu menyasarkan pasaraya yang menjadi tumpuan di sekitar Kelang. Jenis barangan yang menjadi fokus utama di bawah op terjah adalah ke atas bekalan barang-barang yang menjadi tumpuan pengguna seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, barang basah termasuk ayam dan telur ayam. Muhammad Zuhair berkata sejak op terjah bermula 17 Disember lalu hingga Selasa, 110 premis diperiksa. Pihaknya mendapati 107 premis ada bekalan ayam mencukupi, manakala 3 premis mengalami kekurangan bekalan. Untuk telur pula 70 premis mempunyai bekalan manakala 40 premis tidak cukup bekalan namun tiada isu sorok bekalan dikesan dalam operasi yang dilakukan. Okey, seperti yang kita semua telah sedia maklum, di peringkat peternak dan peladang ada sedikit masalah lah. Walau bagaimanapun, secara asasnya kita lihat di mana keadaan hanyalah kerana demand yang tinggi. Jadi contohnya tadi kita pun dah bercakap dengan pengurus Iwan Big ni, apabila diletakkan telur, dalam masa sekejapan sahaja, telur ini akan dijual habis lah. Sebab para pengguna memang mensasarkan telur-telur bersubsidi ni sebagai barang yang paling laku di dalam stor. Itu contohnya lah. Pada masa sama, KPDN Selangor dapat mengenal pasti lokaliti di Selangor yang menunjukkan situasi bekalan terjejas dan pergerakan harga yang agresif. Penguasaan Akta Kerja 1955 pindaan 2022 yang sebelum ini ditangguhkan akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, walaupun terdapat permintaan daripada pihak industri untuk memanjangkan tempoh penangguhan, namun terdapat juga keperluan untuk menguatkuasakan akta berkenaan. Pada 26 Ogos lepas, Menteri Sumber Manusia ketika itu, Datuk Seri M. Saravanan, mengumumkan penangguhan penguatkuasaan pindaan Akta Kerja 1955 kepada 1 Januari 2023 yang sepatutnya berkuat kuasa 1 September lepas. Pindaan itu antaranya meliputi pengurangan tempoh waktu bekerja daripada 48 jam kepada 45 jam seminggu, penambahan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari, cuti paternity dinaikkan daripada 3 hari kepada 7 hari dan larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Saya rasa perkara ini harus kita teruskan sebab undang-undang ini telah pun kita luluskan di Parlimen. Dan sebahagian besar daripada pindaan-pindaan yang kita buat ini adalah berdasarkan pada Convention ILO. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara yang penting yang perlu kita laksanakan. Ini adalah untuk jaminan kepada pekerja-pekerja. Ahli-ahli Dewan Negara menyambut baik kelulusan rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 yang melibatkan perbelanjaan perkhidmatan berjumlah RM107.72 bilion. Saya begitu bersyukur dan amat terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana meneruskan sokongan buat komuniti OKU kerana kami begitu memerlukan keadaan sekarang terutamanya dengan keadaan banjir ya. Kami di luar sana ramai juga OKU yang terlantar yang memerlukan sokongan ini. Jadi saya berharapan besar sangat dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, segala sokongan untuk komuniti OKU diteruskan. OKU dan juga warga emas yang OKU itu amatlah penting. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, kelulusan RUU tersebut akan memastikan kelancaran proses pentadbiran dan penyampaian kerajaan.
dengan lulusnya di peringkat Dewan Negara, insyaAllah ianya dapatlah dilaksanakan. Ya, seperti diumumkan semalam, hari ini diluluskan sebulat suara. InsyaAllah kita doa bahawa ianya akan memudahkan segala urusan-urusan tersebut untuk kurang-kurangnya 3 bulan ke hadapan. Sementara kita menunggu bajet sebenar 2023 diluluskan, insyaAllah. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersama saya Pravina Tressingham. Salam hormat dan salam perpaduan. Hai, kembali dan terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Jadi harapnya anda sihat dan wajib terus kekal bersama dengan kami selama 1 jam untuk program ini. Dan slot ini cukup menarik. Kita nak bersama untuk berkongsi berkenaan satu acara yang akan diadakan tidak lama lagi. Basha, apa yang cukup menarik tentang ini? Apakah yang itu yang menarik sangat, Saleh? Hari ini saya berasa amat berbangga sebenarnya kerana bersama kami di studio hari ini 2 orang susuk yang sangat ikonik lah pada rasa saya lah. Dan kali ini kita nak berkongsi berkenaan tentang teater yang kabarnya bertemakan fashion. Biasanya kita tahu teater berbeza, fashion berbeza, tapi kali ini digabungkan dan ini pastinya cukup menarik. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada tadi Fasha katakan susuk yang cukup orang kata berbangga untuk kita ada di studio kita hari ini. Betul. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Nurzizi Zulkifli, pengarah persembahan, dan juga Kashfi Zulkifli. Assalamualaikum dan terima kasih untuk bersama kami pagi ini. Apa khabar? Kau baik, alhamdulillah. Saya tertarik sebenarnya dengan baju yang dipakai, tapi yelah dah nama pun fashion designer kan. Saya boleh lepas ni saya nak pinjam. Baik, selamat datang kedua-duanya. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan pementasan tajuknya satu pentas, satu rasa, satu hati. Inilah untuk meraihkan 1 dekad Kashfi Zulkifli dalam industri seni fashion tanah air. Alhamdulillah. Baik, jadi mungkin kita boleh memulakan dengan Dr. Nurzizi. Ceritakan sedikit macam mana atau mendapat ilham dari untuk mementaskan satu theatrical fashion show. Adakah fashion show yang bertemakan teater ataupun adakah teater yang bertemakan fashion show? Okey. Good question. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi. Sebenarnya idea ni datang daripada Kashfi sendiri. Kashfi Zulkifli yang menelefon Nurzizi Zulkifli. Nama jujur kita sama. Jadi beliau ingin menghasilkan sebuah fashion show tetapi mempunyai elemen teater. Jadi di situ saya memainkan peranan sebagai pengarah persembahan dan saya rasa Kashfi, why don't you just write it down, apa yang dalam pemikiran Kashfi. Jadi banyaklah yang dia ingin sampaikan. Jadi dari situ saya memberikan konsep dan saya tune balik everything supaya menjadi satu, kita masih bertitik tolak berpaksikan sebuah fashion show tetapi kita tambahkan dengan elemen-elemen theatrical tadi seperti adalah sedikit monolog, ada dance, dance yang kita ada choreographer dan few dancers, dan kita ada model yang kita kena kita bagikan elaboration. Maknanya instead of dia just jalan seperti fashion show biasa, jadi pakaian dia tu more dramatic, more elemen, dan mungkin model juga kena berlakon sedikit lah. Tapi kita tak ada dialog-dialog berlakon tu, tak ada. And elemen music adalah satu faktor yang sangat penting dalam cerita ni. Music director adalah Hafiz Azkia. Di mana keseluruhan produksi ni dalam 1 jam 15 minit lebih kurang, semua lagu adalah lagu yang ditulis khas untuk produksi. Original score untuk original score. Yang menariknya dalam satu ni, saya sendiri menulis dalam ada sebuah lagu yang saya sendiri tulis. Walaupun saya sebagai designer, saya sendiri tulis lirik yang saya rasa saya nak sampaikan kepada audience. Jadi dalam orang kata dah lebih 10 tahun pelibatan Kashfi ini, kali ini apa kelainan dan keunikan untuk acara fashion show kali ini? Sepanjang 1 dekad sebelum ni saya dah banyak observe, saya ada banyak masyarakat di luar sana, dia ada penyampaian terhadap saya seperti dari segi perasaan, dari bila dia orang receive saya punya fashion, apa yang dia orang rasa. Kadang-kadang fashion saya brings them happiness. Jadi 10 tahun yang saya dah kata saya mula faham apa yang saya nak berikan adalah satu penceritaan di mana
di sebalik apa yang mereka sarung itu sebenarnya menutup sedikit kesedihan mereka. Jadi apa yang kita nak sampaikan adalah sesuatu yang unik kerana itu yang saya nak mereka faham sebenarnya. Jadi saya sebagai pereka, masa saya telefon doktor, saya bagi tahu, doktor, saya nak buat fashion show yang saya rasa yang tak pernah saya lakukan. Kerana sejujurnya klien-klien saya banyak drama. Dia banyak drama. Bila datang bila dipakai, kadang-kadang bila dia tersentuh hati, dia ada tangisan, ada yang penceritaan di sebaliknya. During pandemik ada penceritaan yang sepaksa saya dengar, yang saya nasihatkan mereka. Jadi penerimaan ini sebagai designer saya rasa sedikit memberi cabaran pada saya. Jadi sebagai pereka saya rasa mencapai satu dekad ini adalah satu penghargaan buat mereka di mana tanpa mereka siapalah saya. Untuk Kashfi sendiri, sebagaimana kita semua tahu, fashion adalah satu seni ekspresi. Kita juga merupakan satu seni ekspresi. Jadi apakah yang ingin diekspresikan menerusi Theatrical Fashion Show 1 ini? Apakah cerita di sebalik 1? Sebenarnya seperti saya kata satu tu kerana dia ada satu tujuan. Satu pentas, satu rasa, satu hati, kerana sepanjang pelibatan saya sebagai seorang pereka, kita ada banyak hierarki manusia. Ada orang dalam kita berbeza dari segi latar belakang. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah kita semuanya sama. Kita bersatukan satu Allah. Kita adalah satu insan yang Tuhan beri satu nyawa. Dan apa yang saya ingin sampaikan, mereka datang menonton dan menyaksikan sebuah pementasan, sebuah koleksi dengan satu perasaan dan pulang dengan satu rasa yang sama. Ya, itu cukup menarik ya. Pasti Tia ni ada banyak penceritaan yang nak disampaikan. Dan kita berbalik kepada Dr. Nurzizi. Pastinya tadi Dr. berkongsi tentang ini adalah satu fashion show yang mungkin model nak kena berlakon juga. Mungkin ada juga keunikan itu. Mungkin nak berkongsi bagaimana latihan hari itu dan persediaannya. Okey. Latihan kita akan menampilkan 20 model di mana kita ada 2 fashion show, 2 slot. Sesi yang pertama, walk yang pertama 20 baju. 20 baju dan kemudian 20 lagi baju. So basically Malaysian need to come and watch because Kashfi Zulkifli akan bukan dia memperagakan tapi dia akan di hujung pentas akan naik. Dia sedang berkarya, dia sedang melakukan karya contribution to Malaysian fashion industry dengan 40 ciptaan pakaian dan 20 yang pertama tu more casual, vibrant untuk ni macam mungkin baju-baju begini. Yang baju yang kami boleh pakai juga. Boleh. Dan yang sesi kedua more elaboration, more dramatic terhadap even dari segi designing pun, the technique of design. Dan kadang sebagai director saya boleh input sikit lah, minta dia gitu. Jadi dia pun pening kepala director ni kan. Apa yang menarik bekerja dengan 20 model baru-baru ni latihan, saya juga have to berlatih dengan penari, ada koreografer dan kita juga ada nyanyian tadi. I need to guide singer, penyanyi tu menyampaikan lagu utama cerita ni dan saya terpaksa ajar model-model ni. So sebenarnya segan juga nak ajar model kan. Dia orang tu memang dah pandai modeling, tetapi saya cakap tapi saya my position as a director to give them apa yang patut di-inject daripada dalam emosi. Sekarang kita modeling tu mungkin kosong aja kan. Mereka mungkin tahu itu, tapi saya kata now you are also as my actors. I need to guide you. So apa yang saya beri, I have to inject something, apa yang kita masuk daripada hati. Dan kadang mata kosong, mata nervous semua kita tahu. Bukan nak bawa baju yang elaborate tu kita. So di situlah peranan saya dan saya teruja sebenarnya. Kashfi, thank you. Directed 20 models lah and I'm glad that mereka sangat berbesar hati, open kadang kalau ego pun susah juga kan. Jadi mereka sudi untuk mendengar apa yang saya komen. Sebab dari segi body gesture juga, kadang bawa baju mungkin macam ini aja, tapi kalau drama kenalah besar sikit, cara nak pusing, cara apa, walaupun dia model, but kerana persembahan itu sebuah teater dan di situlah kedudukan saya sebagai pengarah untuk membentuk lah. Untuk Kashfi sendiri, collection yang akan dibawakan dalam pentas satu ni, 20 baju in the first slot, 20 baju lagi dalam the second slot. Apakah elemen-elemen yang dibawakan? Mungkin kelainan yang dibawakan ataupun mungkin
cerita yang ingin dibawakan melalui baju-baju yang telah direka itu? Apa yang saya boleh katakan, masyarakat Malaysia selalunya melabelkan saya sebagai pereka drama. Saya suka sesuatu yang exaggerate, saya bermain dengan volumes, saya suka explore dengan pattern. Jadi dari segi detailing wise, apa yang even kita telah mencipta detailing secara 100%. Macam mana kita lakukan daripada scratch sehinggalah yang menjadi purely daripada handmade detailing itu. Jadi untuk satu kali ini apa yang saya ingin sampaikanlah sesuatu yang luar biasa kerana apabila mereka bukan melihat sebuah pakaian ataupun ciptaan rekaan pakaian itu, mereka melihat satu rasa. Dan karakteristik pakaian itu harus diperlihatkan. Jadi sebab itu bila saya melakukan pada saat yang saya nak lakukan pementasan fashion show ini, masa saya jumpa doktor, saya juga balik dan sendiri melakukan casting. Kerana saya percaya model yang perlu memperagakan perlu ada jiwa. Maknanya mereka perlu juga ada sifat drama tu. Bagi mudah untuk director bekerjasama. Jadi kita ambil lokal yang memang ada bakat, bukan sekadar modeling, tapi dia ada inner feeling yang they want it more daripada apa sebagai model. Jadi bukan calon-calon orang yang boleh memodelkan pakaian Kashfi Zulkifli. Baik, kembali kepada Dr. Nurzizi juga. Dan tadi Kashfi juga bercakap bukan calang-calang yang dipilih untuk menyerikan untuk fashion show ini. Jadi bagi doktor juga bagaimana yang telah terlibat ini, pelibatan mereka kerjasama dan bagaimana mereka dibentuk, pendapat Dr. Nurzizi. Jadi bila antara contoh yang mencabar pada saya bila Kashfi kata mungkin dalam play ni dia mungkin nak ada dancers lah. Jadi cabaran saya utama adalah bagaimana apa yang Kashfi ndak tu dia mungkin nak angle dia besar kan, mungkin kita nak cerita more tentang jerih perih tentang bagaimana 10 tahun 20 tahun cikgu dah melangkau nampak anak murid 20 tahun di masa depan 10 tahun. Sebenarnya bagaimana dari kehendak dia tu saya kena tune merangka in 1.5 hours ini yang kena ada. Pada saya itu yang cabaran lah. Bukan senang katakan misalnya Kashfi ingin menyampaikan mungkin bagaimana dia dulu struggle, bagaimana ibu dia memberi restu dan sebagainya. Tapi takkan kita nak buat mungkin watak mak nak keluar bercakap dengan anak dalam pentas fashion show. Jadi di situlah kesukaran saya bagaimana nak transform the whole ideas, dan compactkan menjadi persembahan itu. Dan antara cabaran dia adalah dengan satu babak tarian. Okey, jadi tarian itu saya membayangkan bahawa misalnya the journey of Kashfi saya mulakan dengan kain yang akan dimulakan dijahit oleh dancers, 6 dancers. Tapi saya kata saya kena panggil satu koreografer yang boleh. Tak semua koreografer boleh, nanti dia jadi tarian. Saya tak nak tarian, dia ada persembahan tari tetapi yang didramatikkan. So saya telah memilih Aris Kadir, seorang prolific choreographer, award winning. Terima kasih kerana sudi dan luluskan nama saya dia. Cabaran dia adalah saya sampai Cik Aris tu tak nak buat lah show ni kerana susahnya. Mungkin sebab saya visual saya terlalu besar. Saya sebagai designer sendiri kadang-kadang saya sedikit takut dengan diri saya. Saya rasa orang yang memahami adalah doktor sendiri. Kadang-kadang tapi begitulah sebagai orang seni kan, berjiwa besar, seorang pereka memang mempunyai cita-cita yang besar dan juga vision yang amat besar. Baik, di hujung ni mungkin boleh bagi tahu penonton kita mana dapatkan tiket dan bila tarikh pementasan satu. Okey, boleh dapatkan saya punya fashion show tiket. Tiket kita di onetix.com.my. Fashion show 1, klik dan boleh tengok satu pentas, satu rasa, satu hati. 25 Disember 8.30 malam di PJ Pack One Utama. Baik, itu dia pementasan menarik pementasan teater satu pentas, satu rasa, satu hati yang menggabungkan bukan sahaja elemen teater tapi juga fashion show. Terima kasih sekali lagi Dr. Nurzizi dan juga Kashfi Zulkifli bersama kami untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan pementasan teater satu. All the best to you both. Thank you. Dan kita juga harapkan supaya tiket sold out
Dan ramai InsyaAllah, yang akan Alhamdulillah, kita ada lagi 9 seat sahaja. 9 seat saja. Reserve untuk kami. Boleh, tolong. saya akan reservekan. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika. Selepas ini kita akan bercakap soal kesihatan gigi pula, Saliha. Ya, itu satu yang cukup menarik kami nak bawakan kepada anda di Apa Khabar Malaysia. Untuk itu kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Baik, bersama kami lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bersama saya dan juga Saliha. Saliha, saya nak tanya sikit lah. Ya, silakan. You rasa gigi I okey tak? Ya, I rasa gigi kita dua-dua sangat cantik dan okey. Okey. Baik, tadi saya sebut dah kita akan bercakap mengenai kesihatan gigi kita pada hari ini. Kita sangat excited lah kita nak bercakap tentang sesuatu yang mungkin ramai orang tak berapa ambil tahu. Walaupun benda ni sebenarnya benda yang penting. Kan? Hari-hari kita tengok cermin, kita tengok muka kita, kita senyum, kita nampak gigi. Betul tak, Saliha? Betul. Senyuman itu orang kata apa? Mencerminkan peribadi kita juga. Dia senyum tu nampak gigi yang cantik dan tersusun menarik. Wow, itu akan make someone's day, okey? Senyum seindah suria. Gitu. Baik, pada hari ini kita ada Dr. Bon yang kita juga akan bercakap berkenaan tajuk kita, segarkan gigi anda. Ya, dan untuk topik ini banyak yang kita nak discusskan bersama dengan Dr. Bon. Dan firstly kita nak ucapkan selamat datang yang di sana Dr. Bon. Apa khabar pagi ni? Terima kasih sebab sudi menjemput saya ke sini. Sama-sama. Cantik doktor kita hari ini. Gigi beliau pun cantik juga. Cantik. Kenalah ini sebab saya punya kerja kan. Betul tu. Baik, Dr. Bon, kita mulakan kita punya perbincangan kita hari ini berkenaan dengan kesihatan gigi. Kan? Apakah mungkin mesti ramai orang yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Apakah antara salah satu masalah yang paling orang kata common lah orang datang untuk berjumpa dengan doktor? Sebenarnya banyak masalah lah yang ada. Ada gigi sensitif, ada gigi berbau, mulut berbau, lepas tu ada yang gusi berdarah, gigi lubang. Tapi sebenarnya kat Malaysia ni banyak problem yang kita rakyat Malaysia ada adalah gigi berlubang dengan masalah gusi lah, gusi berdarah. Macam biasanya pasien akan datang, lepas tu akan cakap, doktor, saya biasanya ada gosok gigi tapi kenapa gusi saya masih berdarah bila gosok gigi tu? Kenapa boleh macam tu? Sebab mungkin bila gosok tu tak betul. Bila gosok dah tak betul tu dia tak bersih lah. Bila tak bersih pun macam mana gosok pun dia pun akan gusi dia akan berdarah. Jadi biasanya pasien datang banyak yang cakap gusi berdarah lah, yang nak kena cuci gigi macam tu. I see. Dia mungkin punca utama yang menyebabkan gusi berdarah ni, melainkan ialah macam doktor sebut tadi kerana mungkin teknik yang pemberusan yang tidak betul. Tapi antara lainnya mungkin yang ada infection ke sebagainya. Kenapa dia boleh ada infection? Sebab bila gosok tu tak betul, dia gigi tu atas tu ada plak dengan bakteria kat atas gusi lah. Kat atas gusi, lepas tu kat atas gigi tu dia akan keluarkan asid semua, lepas tu dia akan menyebabkan gusi berdarah. Bila gusi dah bengkak, dah berdarah, dia akan ada bau darah, akan ada nanah semua macam tu. Yang paling teruk punya ada nanah lah. Okay. Of course jika ada nanah dia akan bau busuk, akan gusi berdarah, akan sakit semualah. Ini yang problem dia. Dan tadi macam kita katakan senyuman itu cukup bermakna kalau gigi anda tu cantik dan terjaga. Jadi nak penting kita berjumpa dengan doktor gigi hari ini. Kita nak tanya apa pandangan doktor berkenaan tentang tips-tips cara penjagaan gigi yang orang kata baik, patut diamalkan untuk seluruh rakyat Malaysia ni, doktor. Sebenarnya biasanya memang kita kena gosok gigi lah. Itu memang kita tahu. Gosok gigi tu jika boleh sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dengan malam. Lepas tu gosok tu kena guna teknik yang betul lah. Lepas tu biasanya orang Malaysia biasanya dia gosok dia cepat tau. Dia gosok tu lepas tu dia nak cepat je nak habis. Cepat je nak habis. Laju okey dah. Sebenarnya dia kena gosok sekurang-kurangnya 2 minit. 2 minit. Kena repeat lah kat sini kiri kanan semua. Lepas tu biasanya jika berus kena guna berus yang soft bristle. Soft bristle maksudnya yang lembut. Yang banyak kat pasaran tu dia ada, mungkin ada yang medium ke, ada yang hard bristle ke, semua sebenarnya tak boleh guna.
Kalau tak boleh guna, kenapa dia jual, doktor? Itu marketing wise lah actually. Tapi sebenarnya kena guna soft. Sebab jika guna medium, guna hard kan, gigi tu semakin gosok dia akan semakin nipis. Jadi semakin nipis tu dia akan sensitif. So kena guna soft bristle toothbrush lah. Baik. Yes. Doktor, kalau kita nak tahu berapa kerap kita nak tahu boleh kita dapatkan rawatan gigi macam cucian gigi, scaling dan sebagainya. Setengah orang tu kata, oh bulan ni saya nak pergi, bulan depan nak pergi lagi. Macam tiap bulan nak pergi macam ni boleh banyak pula. Macam tak gosok gigi tu. Kena doktor yang tolong gosokkan. Okey, biasanya sebenarnya yang paling optimum punya adalah 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali pergi cuci, lepas tu pergi buat polishing semua, dan dia akan cuna gigi. Of course kena juga dengan gosok gigi lah. Tiap hari kena gosok lah. Jangan pergi je doktor gigi untuk cuci gigi tu je, lepas tu tak gosok. Kena gosok. Okey doktor, saya nak tanya, selain daripada kita gosok gigi 2 kali sehari kan, dan gosok gigi selama 2 minit setiap kali, adakah itu mencukupi? Kerana ada yang mungkin yang lebih rajin, yang gunakan flossing, gunakan mouthwash. So apakah sebenarnya cara penjagaan gigi yang sebetul-betulnya, yang disarankan oleh doktor? Ini memang soalan yang sangat bagus lah. Biasanya rakyat Malaysia kita gosok gigi kan, tapi kita gosok gigi lepas tu kita dah tak buat apa-apa. Sebenarnya kita kena guna floss. Floss gigi yang macam you cakap punya tu. Kenapa kena guna floss? Sebab bila kita gosok gigi tu, sebenarnya celah-celah gigi tu kita tak boleh nak betul-betul bersihkan dengan gosok yang biasa. Lepas gosok gigi, sebenarnya kita kena guna floss untuk bersihkan celah-celah gigi. Lepas tu sebenarnya ubat kumur jika nak guna pun boleh, tak guna pun tak apa. Asalkan ada guna berus dengan guna floss, itu dah sebenarnya dah mencukupi. Itu berus gigi dengan floss. Saya nak tanya pula, banyak soalan lagi. Silakan. Kesihatan gigi ni penting tau. Bagaimana pula dengan pemilihan ubat gigi? Adakah penting untuk memilih ubat gigi yang betul, atau bagaimana dengan doktor? Okey, untuk yang patient-patient saya memang akan rekomenkan ubat gigi yang ada fluorida, yang berfluorida lah. Asalkan you tengok kat belakang dia punya ingredient tu, dia ada tulis fluorida, sebenarnya dah boleh lah actually. Jika boleh, guna ubat gigi yang berfluorida sebab dia akan mencengkamkan gusi dengan gigi. Tak senang dapat gigi berlubang lah. Doktor, ini adalah satu orang kata apa, situasi yang biasa dialami gigi sensitif. Kadang-kadang makan aiskrim pun rasa gigi sensitif. Lepas tu macam ambil buah-buah yang citrus pun kadang-kadang rasa juga sensitif. Jadi macam mana saranan doktor, sudut pandang doktor? Okey, jadi biasanya kena tahulah kenapa, apakah faktor yang menyebabkan gigi sensitif. Adakah sebab gigi dah berlubang, adakah sebab gusi dah susut, atau ada sebab gosok gigi terlalu kuat lah sampai gigi dah nipis. Jadi kena tahu dulu. Adakah faktor umur juga dah? Faktor umur juga sebenarnya ada juga. Macam bila dah semakin berumur, umur dah semakin meningkat kan, dia punya gusi akan susut. Tapi sebenarnya boleh je jaga. Jika jaga dengan betul, sebenarnya okey je. Jadi jika ada sensitif, masalah gigi sensitif, kena tahulah apa masalah dulu. Kena tengok doktor gigi dulu. Lepas tu kena guna ubat gigi yang mungkin sensitif, ubat gigi yang anti-sensitif macam tu lah. Baik. Ada gigi sensitif ke saya? Itulah saya tanya tu sebab bila makan aiskrim tu rasa macam kena cek. Adakah kalau ada gigi sensitif tu maksudnya kena elakkan makan makanan yang menyebabkan gigi sensitif, ataupun boleh makan je tak apa asalkan boleh tahan sakit? Yelah, sebenarnya itu tengok macam mana. Jika you suka sangat aiskrim, takkan saya cakap tak boleh makan aiskrim macam tu kan. Kesian pula, macam tak ada life kan. Jadi itulah, jika ada sensitif, ada masalah, cuba pergi cari doktor untuk treatkan, untuk selesaikan masalah tu. Kenapa macam tu? Jawapannya memang gigi sensitif makan je, Masya. Makan je. Okey doktor, kita nak berborak banyak lagi berkenaan dengan kesihatan gigi ni, tapi sebelum tu kita ada VT Salihah dan seterusnya akan berhenti berehat seketika. Lepas ni kita borak lagi pasal gigi. Betul. Kembali selepas ini. Bengkel Selokal Palsi Johor membantu golongan orang kurang upaya dengan menawarkan peluang pekerjaan dan juga melatih mereka bagaimana untuk menghasilkan pelbagai produk kraftan dan juga tanaman cendawan.
Antara produk kraft tangan yang dihasilkan adalah alas kaki yang nyaman, beg diperbuat daripada bahan kita semula, penanda buku, tasbih serta projek terbaru iaitu tanaman cendawan dengan kerjasama pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar. Mereka turut diberikan allowance daripada Persatuan Cerebral Palsy Johor selain allowance pekerja cacat EPC daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurutnya, kebanyakan daripada mereka mendapat pendidikan di Sekolah Pendidikan Khas Cerebral Palsy Johor dan diterima masuk untuk bekerja di bengkel itu apabila mencapai usia 20 tahun ke atas. Beliau yang telah berkhidmat selama 32 tahun berkata, mereka bagaimanapun perlu menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan terlebih dahulu dan akan diterima masuk setelah menguasai kemahiran yang dipelajari. Halimah berkata, mereka menunjukkan semangat untuk bekerja meski masing-masing mempunyai batasan tersendiri dan ada kalanya memerlukan bantuan. Baiklah, setakat ini saja laporan daripada Biro Bernama Johor. Kita bersiaran lagi dengan berita-berita lebih terkini dan juga lebih menarik. Sekian laporan daripada saya, Nur Fatin Muhammad Karenin. Senyum seindah suria, jadi segarkan sentiasa pagi anda ya Pasha. Kita senyum je pagi ni Salihah sebab kita nak tunjuk gigi kita. Banyak tersenyum hari ini dan kita banyak lagi nak berkongsi bersama dengan Dr. Bon. Tapi yang pastinya kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton hari ini bahawa Dr. Bon sebenarnya juga content creator. Dia juga famous TikToker dan juga famous di Instagram Pasha. Tapi famous bukan famous biasa-biasa je. Sebenarnya famous berilmu. Ini yang pentingnya kalau nak jadi seorang influencer ataupun content creator. Pastinya konten yang kita nak sebarkan kepada orang ramai itu adalah konten yang bermanfaat kepada semua. Baik, kita teruskan dengan Dr. Bon. Kita nak tanyalah sebagai seorang, bukan saja seorang doktor gigi tetapi juga content creator dan influencer yang menceritakan berkaitan hal-hal kesihatan gigi. Bagaimana Dr. Bon pendekatan yang Dr. Bon gunakan untuk mendidik masyarakat berkenaan penjagaan kesihatan gigi? Okay, normally jika saya akan buat video lah. Saya akan ambil video, lepas tu cakap tentang rawat akar, cakap tentang cuci gigi, semua dekat saya akan buat dekat Instagram, akan upload dekat Instagram atau dengan TikTok lah. Saya ber-TikTok juga sebenarnya. Jadi dua-dua platform ni lah yang saya guna. Lepas tu biasanya selain daripada social media, saya pun ada pernah juga pergi bagi ceramah dekat online talk kepada public lah. Lepas tu satu lagi kat sini lah. Kat sini dengan kat ATV saya pun baru je pergi sana untuk sharing tentang penjagaan gigi. Rata-rata komen di media sosial Dr. Bon, macam mana penerimaan orang terhadap konten yang di-sharekan? Okey, sebelum ni bila saya start buat kan, saya akan share tentang gigi, close up gigi, semua benda kan. Tapi sebenarnya untuk kita macam normal tau, tapi untuk public, dia orang tengok close up gigi ada lubang, ada darah semua. Dia orang takut sebenarnya. Sebenarnya dia orang tak tengok. Jadi lepas tu saya fikir, kenapa saya post ni semua tapi orang pun tak tengok, tak suka tengok juga. Macam mana dia orang nak belajar daripada video saya. Jadi lepas tu saya dah start guna konsep untuk letakkan lagu, macam lagu TikTok, letakkan mungkin dancing sikit, menari sikit. Kita boleh lihat lah antara sedutan konten yang dikongsikan oleh Dr. Bon di Instagram dan juga TikTok Dr. Bon. Jadi doktor, dalam banyak-banyak video yang doktor kongsikan di Instagram dan TikTok ni, yang mana paling dapat banyak tontonan, orang kata paling famous like di media sosial doktor? Famous like banyak saya buat dekat TikTok lah. Sebab TikTok, saya rasa TikTok punya community semua memang sangat supportive. Bila dia orang tengok konten yang bagus, dia orang akan like, akan komen semua. Lepas tu dia orang akan bagi komen yang positif semualah. Jadi itu sebab yang saya biasanya upload tentang penjagaan gigi banyak dekat TikTok juga sebenarnya. Instagram pun ada juga, tapi Instagram saya more to lifestyle. Saya ada macam lifestyle saya yang lain besides dentistry lah, besides gigi. Baik, kita nak tanya pendapat Dr. Bon sebenarnya. Bila kita bercakap tentang social media atau media sosial ni lah, Instagram, TikTok dan sebagainya, kebelakangan ini memang selalu kita dengar-dengarkan dengan trend orang yang suka memakai braces, tetapi mendapatkan braces ni daripada doktor-doktor yang tidak bertauliah. Dr. Bon
sendiri macam mana Dr. Wan cuba untuk mendidik masyarakat untuk tidak melakukan perkara-perkara yang segini? Yang salah. Okey. Sebenarnya biasanya saya akan akan uploadkan video semua tu. Lepas tu saya akan postkan masalah yang patient tu dia pergi ke doktor gigi yang tak bertauliah tu, dia datang dengan masalah-masalah yang gusi, bengkak, masalah gigi sakit semua. Lepas tu saya akan close up gigi tu, okey, masalah tu. Lepas tu saya akan post dekat saya punya TikTok atau saya punya Instagram dengan consent patient lah, of course, untuk mendidikkan public tentang gigi doktor gigi yang tidak bertauliah ni. Apa yang dia orang buat akan menyebabkan apa-apa yang akan berlaku kepada gigi dia. Jadi biasanya saya akan cakap dengan patient, jika nak tahu kan gigi doktor gigi tu bertauliah ke tak, doktor gigi yang betul ke tak, kena pergi kat website. Sebenarnya kita ada satu website, government punya website, kerajaan punya website, dia panggil DPIMS, DPIMS, okey? DPIMS, okey? Bila you masuk ke website tu, you letak nama doktor tu, tengok ada tak dia keluar nama doktor tu. Okey, jadi kena ada nombor pendaftaran jugalah kan? Jika ada, then baru tu doktor gigi yang betul. Sebab ada kala bukan sebab patient yang nak pergi doktor gigi yang tak bertauliah tau. Sebab dia orang tak tahu yang doktor gigi tu doktor gigi palsu. Jadi jika nak tahu, kena pergi website lah untuk cek. Okey, itu antara satu informasi yang kita tahu yang baru untuk hari ini, DPIMS. Baik, yes. Dan ada juga situasi yang berkaitan tentang bila orang kata bila guna braces, kita ni sakit nak makan masa mula-mula pakai braces doktor. Jadi komen doktor macam mana? Sebab saya ada kawan-kawan saya juga yang mula pakai braces. Dan mereka mengadu bila nak makan susah, sakit pula. Jadi bagaimana saranan doktor yang dah pakai braces ni? Jadi sebagai doktor gigi saya tak boleh nak tipu lah. Pakai braces tak sakit, semua tak ada. Memang dia akan rasa sikit tak selesa. So I pun pernah pakai, saya faham perasaan tu. Jadi biasanya bila baru-baru start pakai tu memang akan tak selesa, tapi lama-lama pakai tu dia sebenarnya akan okey lah. Jadi bila pakai braces tu, jika boleh saya akan suruh patient makan benda yang lembut sikit. Apple tu potong kecil sikit. Jika boleh jangan terus makan macam tu sajalah. Semua benda potong kecil-kecil. Sebenarnya baik untuk gigi juga. Jika patient yang tak buat braces pun sebenarnya untuk gigi, kesihatan gigi, baik juga potong semua, kasih kecil-kecil sebenarnya. Ada salah lagi. Ini berkaitan sebab doktor tadi kata baik untuk kesihatan gigi, untuk kita potong makanan kita kecil-kecil kan. Ini nak bertanya pula tentang mungkin satu habit orang yang suka minum air sejuk dan gigit ais. Gigi ais tu. Gigi ais tu memang paling teruk sekali punya lah. Sebenarnya gigi ayam, daging semua pun tak seteruk gigi ais. Sebab ais tu memang dia keras sangat. Biasanya banyak patient yang datang ke klinik saya, dia cakap, gigi doktor, gigi saya sakit. Dia pecah macam pecah. Tengok gigi tu dah split dua. Kenapa? Doktor, sebab saya suka gigit ais. Macam tu. Jika boleh jangan gigit ais, atau mungkin makan ketam ke apa, jangan. Banyak yang kat Malaysia ni, rakyat Malaysia yang datang gigi pecah tu sebab gigi ais dengan gigi ketam. Okey, ketam tu kena hati-hati. Makan buah-buahan pun jangan terus masuk je satu. Potong kecil-kecil. Jika boleh potong kecil sikit. Okey, dan mungkin bila kita tahu sekarang di kala waktu zaman-zaman yang mencabar ni kan, kita nak makan semua jenis makanan. Jadi untuk kita nak pastikan work-life balance kita dan pemakanan sihat dan juga gigi yang sihat juga. Jadi nasihat doktor bagaimana? Okey, jika untuk saya, biasanya saya akan makan buah-buahan banyaklah. Lepas tu sayur-sayuran juga kena banyak. Banyakkan vitamin C, sebab sebenarnya vitamin C dia akan kuatkan gigi dan gusi sebenarnya. Jadi biasanya saya akan suruh patient saya makan buah-buahan yang macam orange ke, kiwi ke, semua yang tinggi. Okey, itu favourite saya dengan Pasha. Betul, gigi cantik. Okey, lepas tu vitamin C, yang tinggi vitamin C lah. Lepas tu jika boleh lepas kerja semua, makan tu semua pun kena tengoklah, jangan makan benda yang diet yang sangat banyak gula.
Okey. Gula Gula kena kurangkan. banyak tu gula kena kurangkan lah. Sebab jika gula tu tinggi, gusi pun akan teruk sikit. Lepas tu gigi pun senang berlubang sikit. Kita boleh kena baiklah. kurangkan lah diet yang macam Itu tu. banyak sangat tips yang dah dikongsikan oleh Dr. Bon hari ini. Doktor yang cukup cantik dan informasi yang dikongsikan pun cukup bermanfaat bersama dengan kita. Ya Pak Syah? Betul. Yang penting itulah kita sebenarnya kena pastikan kita menjaga kesihatan dan juga kebersihan. Bukan saja gigi tetapi juga mulut kita lah sebenarnya. Ya, Kan? Hari-hari berbalik kita berjumpa kepada- dengan orang, kita bercakap dan sebagainya. So personal hygiene tu sangatlah penting. Ya, berbalik kepada tanggungjawab diri sendiri. Orang kata apa? Senyuman yang seindah suria itu bermula dengan diri anda juga. Pak Syah terus senyum Senyum-senyum. Baik, itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan kesihatan gigi. Semoga pengisian kita hari ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Bon. Terima kasih. Cantik. Ya, kita excited hari ini kan. Banyak soalan yang kita tanyakan. Betul. Baik, itu saja masa kita untuk hari ini. Salihah. Ya. Baiklah, dan kita dah, orang kata apa, dah sampai ke penghujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih semua kepada penonton Apa Khabar Malaysia terus setia sejam bersama dengan kami. Betul tu. Saya Nur Salihah Azmi, sentiasa excited kalau dengan Pak Syah. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan gigi dan juga mulut anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye. Terus bangkit yakin berdiri.